Kalau tidak kerana bintang, takkan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, takkan saya berada di sini. Nuian anak baik nama diberi, peserta dari kategori bukan Melayu. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Rukun negara sebagai prinsip perpaduan demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Itulah tajuk pidato saya pada hari ini. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Begitu indah bait-bait kata di dalam rukun negara dicipta. Tetapi, tahukah anda ada kisah hitam di sebaliknya? Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Ia dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara, iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang telah menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Apa yang kita kecapi hari ini, keamanan, keharmonian dan perpaduan adalah rentetan dari satu peristiwa hitam yang menggegarkan negara dan menyebabkan goyahnya perpaduan negara. Saudara-saudari sekalian, rukun negara dibentuk dengan tujuan utama, iaitu membentuk perpaduan kukuh dalam kalangan rakyat dan menjadi identiti rakyat Malaysia. Antara matlamat rukun negara ialah mewujudkan masyarakat Malaysia ke arah mencapai perpaduan lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Bagi mencapai matlamat ini, digariskan 5 prinsip rukun negara yang perlu difahami dan dihayati oleh setiap lapisan masyarakat. Nilainya perlu difahami, dihayati dan diamalkan oleh semua lapisan masyarakat kerana kejayaan dan kestabilan negara bergantung kepada masyarakat yang tinggi disiplin dan cintakan negara. Satu dari prinsipnya adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Rukun negara yang kedua ini adalah berteraskan kepada amalan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Selaras dengan kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai raja mengikut perlembagaan, sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri dan Yang di-Pertuan Negeri bagi negeri-negeri yang tak beraja. Seri Paduka Baginda, raja-raja dan Yang di-Pertuan Negeri merupakan lambang perpaduan rakyat. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermustatim tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Oleh itu, saudara-saudari sekalian, untuk mencapai kejayaan dan kestabilan negara, perkara asas yang perlu diterapkan di dalam jiwa rakyat adalah untuk menghormati dan memberikan kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja adalah tonggak pada kesejahteraan sebuah negara. Mengambil contoh kepimpinan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah yang telah menggunakan kebijaksanaan baginda dalam menyelesaikan krisis pucuk pimpinan negara pada awal tahun ini dengan mengekalkan keamanan negara serta memperkukuhkan perpaduan rakyat. Makanya, dengan memberikan sepenuh kesetiaan kepada raja dan negara akan dapat menjamin kejayaan dan kestabilan rakyat.
seperti titah Sultan Alauddin Riayat Shah. Rakyat itu umpama akar, raja itu umpama pohonnya. Jika tiada akar, nescaya pohon tidak akan dapat berdiri. Begitulah signifikan dinyatakan hubungan antara rakyat dan raja. Saudara-saudari sekalian, hujah saya yang seterusnya adalah berdasarkan prinsip ketiga rukun negara, keluhuran perlembagaan. Perlembagaan didefinisikan sebagai prinsip-prinsip asas yang menentukan cara sesebuah negeri itu diasaskan dan diperintah seperti yang termaktub dalam undang-undang negara, adat atau peraturan yang lazim digunakan. Perlembagaan merupakan satu dokumen undang-undang tertinggi yang menjadi rujukan pemerintahan negara. Ia juga dikenali sebagai sumber segala perundangan atau sumber rujukan perundangan tertinggi negara. Konsep ketertinggian perlembagaan ialah tiada undang-undang lain yang boleh mengatasi perkara-perkara dalam perlembagaan. Maka hal ini dikenali sebagai keluhuran perlembagaan. Jadi, saudara-saudari sekalian, bagaimana keluhuran perlembagaan ini boleh menjamin kejayaan dan kestabilan rakyat? Perlembagaan menentukan corak pemerintahan, pembahagian kuasa antara pelbagai badan kerajaan serta prinsip-prinsip umum cara kuasa tersebut dilaksanakan. Ini bagi menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran yang cekap dan berkesan. Perlembagaan menentukan hak asasi rakyat seperti kebebasan bercakap, kebebasan beragama dan pemilikan harta. Perlembagaan juga dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa pemerintahan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Perlembagaan melindungi kepentingan semua kaum. Perlembagaan juga menjamin keadilan sosial antara kaum. Hal ini dapat memupuk perpaduan nasional dan mempertingkatkan pembangunan negara. Maka, perlembagaan adalah sebagai medium untuk memudahkan perpaduan nasional dan pembangunan negara. Tuntasnya, apabila wujudnya perpaduan nasional, maka barulah terjamin kesejahteraan masyarakat majmuk dan seterusnya akan melahirkan sebuah negara dan bangsa Malaysia yang bersatu, demokratik, adil, liberal dan saintifik tanpa mengira keturunan dan kepercayaan. Jelas sekali, sistem perlembagaan merupakan kunci kepada masyarakat pelbagai kaum di Malaysia ini demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Saudara-saudari sekalian, rumusannya di sini ialah rukun negara bukan hanya sekadar lafaz ikrar, tetapi harus dihayati dan diamalkan oleh semua lapisan masyarakat demi kejayaan dan kestabilan rakyat. Justru, marilah kita bersama-sama menghayati rukun negara dan sekaligus menjadi insan yang berkualiti demi kejayaan dan kestabilan negara Malaysia tercinta. Seperti pepatah Melayu ada menyatakan, ibarat telur sesangkak pecah sebiji, pecah semua. Tepuk dada, tanya minda. Sekian, terima kasih.